Bismillah, bismillah. Sudah boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, baik. Kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita, memberikan kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama duduk dalam majlis kita pada hari Jumaat, petang Jumaat yang penuh keberkatan ini insya-Allah. Dan Alhamdulillah kita melihat satu perubahan positif yang berlaku pada negara kita di mana angka-angka orang yang ditimpa COVID ni semakin berkurangan. Hospital-hospital menjadi semakin lengang. Dan timbalannya sebagai oppositnya, masjid-masjid mula dipenuhi dengan orang. Maka Alhamdulillah hatta di kawasan fasa 1 di Kuala Lumpur dan Selangor pun dapat dilihat perubahan-perubahan yang positif ini alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita manusia, maka tentunya di sebaliknya ada hikmah-hikmah. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Lalu insya-Allah pada petang yang penuh keberkatan ini kita akan sambung bacaan kita, perkongsian kita tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat-ayat, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Banyak sangat kata ganda. Okay, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, di mana ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sukar untuk kita fahami ataupun dia boleh mendatangkan kekeliruan dan kesalahfahaman. Okay, dan masalah ini, isu ini boleh diatasi dengan kita mempelajari ataupun mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran ini. Lalu insya-Allah pada petang ini kita akan sambung. Sebelum ni kita sentuh tentang ayat yang berkaitan dengan arak dan judi, dan kemudian kita sambung dengan kisah anak-anak yatim. Okey, di mana arak dan judi, para sahabat radhiyallahu taala anhum, satu benda yang kita nak berkongsi tentang mereka ini adalah orang-orang yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kalau kita dengar, kita tengok cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahawa dalam arak dan judi ni ada kebaikan pada manusia. Dia tak puas hati. Umar bin Khattab tak puas hati dengan jawapan ni. Sebab dia nampak kesan keburukan yang datang daripada judi dan arak dan tak nampak apa kebaikan yang ada. Faedah dan manfaatnya kalau kita kata nadir. Nadir ni maksudnya jarang-jarang sekali kita nampak. Kalau kita tengok pun pada zaman moden ni sekalipun, kita nak tengok apa kelebihan ataupun kebaikan yang ada pada judi dan arak, maka kita tak nampak. Maka kerana itu para sahabat, terutamanya Umar bin Khattab, bila dengar arak dan judi adalah benda yang banyak mudarat, tapi ada kebaikan padanya, dia rasa tak puas hati. Lalu dia minta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagilah satu jawapan yang pasti. Sebab 50-50 ni bukan jawapan yang pasti. Ada kebaikan, ada keburukan, ni 50-50. So jawapan yang kurang pasti. Lalu Allah Taala turunkan lagi ayat jangan kamu hampiri la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ayat di dalam surah An-Nisa. Lalu bila turun ayat tu, Umar bin Khattab dia dah ada kefahaman sikit. Okey, maksudnya orang yang minum arak ni, mabuk ni, dia tak boleh menghampiri solat. Tapi kekal judi tu macam mana pula? Lalu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar bagi bayan, penjelasan yang jelas dan nyata. Dan ini yang patut kita ikut. Ini yang patut kita ikut. Kita baru-baru ni dalam mutakhir ni kita ada kempen. Ada kempen yang mengajar pada kita agar jangan tanya dalil. Jangan tanya hujah.
kalau kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lebih kita tenang? Bila kita nak buat, contohlah kita nak angkat takbir dalam solat. Nak angkat takbir dalam solat, Allahu Akbar, yang tu kita tahu. Semua sepakat bahawa takbir adalah suara Allahu Akbar. Baca dengan suara yang nyaring. Maksudnya kuatkan suara kita. Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Okay, tapi kita nak buat dengan sempurna. Lalu macam mana cara yang sempurna? Lalu cara sempurna adalah dengan mengangkat tangan. Lalu kita nak angkat tangan. Kita nak angkat tangan tinggi mana? Macam ni ke? Ada yang angkat tangan paras perut, paras dada. Ada yang angkat tangan paras bahu. Dan ada yang angkat tangan sampai telinga. Ada yang angkat tangan sampai kepala. Lalu kita bila kita nak melakukan sesuatu dan kita nak buat sesuatu ni kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran daripada Nabi SAW, adakah kita nak ikut semata-mata? Okey, orang tanya macam mana nak solat? Macam ni cara solat. Lalu orang tanya betul ke macam ni cara solat? Tak ke kita dah ada 50-50 dalam hati kita? Betul ke tak sebenarnya cara aku solat ni? Tetapi kalau kita tanya, Ustaz, apa hujah Ustaz? Ataupun apa hujah agama? Apa dalil yang agama bagi? Apa autoriti yang datang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang akad takbir ni? Okey, maka bila selidik buka jumpa hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW angkat takbir, tangan baginda sama ada ila hadwa mankibai, sama paras dengan bahu baginda, ataupun ila furu'i udhunaih. Furu' udhunaih ni sama ada hujung jari kita yang paling panjang ni dari tengah ni sama paras dengan cuping telinga, ataupun ada sebahagian orang dia kata ibu jari sama paras dengan telinga. Lalu bila kita baca hadis-hadis ni, macam mana ibadah kita pada Allah Ta'ala? Kalau orang tanya kita betul ke cara angkat takbir ni, kita akan jawab dengan penuh kepastian bahawa ya, betul cara ni. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, kita dah dapat autoriti. Okey, tapi kalau contohlah, kalau kita masih 50-50, orang tanya pada kita, macam mana kita nak jawab? Kita pun tak pasti dengan jawapan kita. Okay, jawapan paling senang adalah kita tanya mufti lah. Itu jawapan paling senang. Tapi kita dalam ada benda-benda yang kita tanya mufti. Ada hukum-hukum yang bukan semua orang bermuamalah dengan dia. Okey, contohnya jual beli emas. Okey, bukan semua orang jual beli emas. Maka dia tak adalah kita dipertanggungjawabkan untuk semua orang tahu tentang benda tu, melainkan orang yang nak melibatkan diri dia dalam jual beli emas. So ada hukum-hukum yang hanya sebahagian orang je perlu tahu. Tetapi ada hukum-hukum yang semua orang kena tahu. Contohnya hukum dalam solat, dalam zakat, dalam haji, dalam puasa. Sebab apa? Sebab ini amalan yang dituntut daripada setiap orang. Benda yang kita sebut sebagai fardu ain. Benda fardu ain adalah benda yang sangat dituntut dan bukan sangat dituntut, mesti kita lakukan. Okay, mesti kita lakukan. Dan bila kita nak lakukan, adakah kita nak buat half-hearted? Kita nak buat dengan sekadar tangkap muat, sekadar lepas syarat, ataupun kita nak bagi sesuatu yang kita yakin bahawa inilah terbaik yang kita nak bagi pada Allah Ta'ala. Contoh macam kita nak bagi sedekah, kita nak bagi zakat, ataupun kita nak makan makanan kita. So makanan kita yang kita nak makan tu, adakah kita main sumbat di segala makanan yang datang, yang ada depan kita, kita main sumbat masuk dalam mulut kita? Ataupun kita pilih, kita kena tengok makanan ni halal ke tidak, kita kena tengok makanan yang baik ke tidak. Kita nak pada diri kita benda yang baik dan benda yang berkualiti. Tetapi bila kita persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat sambil lewa. Maka layakkah perkara seperti itu terjadi? Wajarkah perkara seperti itu terjadi? Sebab tu dalam kita beribadah ataupun dalam kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi seperti sahabat. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa hukum ni? Wahai Rasulullah, aku jadi macam ni dan macam ni, apa jadi pada aku? Sama ada Rasulullah bagi jawapan ataupun turun ayat Al-Quran, dan dua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita kena contoh. Bila nak baca surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah ni kita kena baca Al-Fatihah ni kita kena baca dalam setiap rakaat ke, ataupun kita nak baca dalam satu rakaat ni cukup dalam solat? Yang persoalan, tak ada orang pernah terfikir kena baca macam mana. Okay? Kalau kita baca tak cukup,
7 ayat surah Al-Fatihah macam mana imam dah rukuk, imam dah sujud. Sujud kita macam mana, rukuk kita macam mana. Nabi SAW cerita tentang orang yang yasriqu fi salatihi, yang mencuri dalam solat. Dalam solat dia boleh mencuri. Nabi kata la yatimmu ruku'ahu wa la yatimmu sujud. Dia tak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. So ini persoalan-persoalan yang perlu kita tanya. Kenapa kita datang belajar? Orang tanya, kenapa duduk dalam kelas-kelas mengaji? Kenapa? Sebab kita nak beribadah pada Allah Ta'ala dalam keadaan 100% yakin bahawa inilah benda yang benar dan inilah benda yang kualiti untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu kita sentiasa belajar dan tidak ada penamat pada belajar. Sebab tu setiap hari dalam urusan kita akan jumpa benda-benda baru. Kita akan jumpa persoalan-persoalan baru yang sepatutnya kita tanya pada diri kita, bukan benda ni baik ke tak untuk aku, tapi agama bagi ke tak? Allah Ta'ala bagi ke tak? Allah Ta'ala redha tak aku buat macam ni? Itu persoalan dia. Okay, sebab tu Umar bin Khattab, dia dengar je jawapan, dia kata ni 50-50 ni, macam mana aku nak bagi yang terbaik pada Allah Ta'ala? Dia minta lagi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi jawapan, dia tak puas hati lagi, dia tanya lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada masalah untuk kita bertanyakan. Dan itulah yang lebih baik pada diri kita, lebih baik pada agama kita, untuk kita bertanyakan di mana sumber agama kamu. Kalau setiap orang kita bagi dia bercakap, okey, Fulan bin Fulan boleh cakap tentang agama, ustaz ni boleh cakap tentang agama, doktor ni boleh cakap tentang agama. Lalu bila kita tanya sumbernya di mana, lalu bila tak dapat jawab sumbernya, maka macam mana kita boleh pastikan dia daripada agama? Tetapi apabila sumbernya datang daripada Nabi SAW, sumbernya daripada Al-Quran, dengan kefahaman para salafus salih, dengan kefahaman para ulama muktabar, maka pada ketika itu kita pegang dengan pandangan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan sambung dengan ayat yang ke-220. Okay, ayat ke-220 kita baca. Ayat 220 dah sudah. Ayat 220 adalah ayat yang berkenaan dengan anak-anak yatim, yang mana apabila turunnya ayat di dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabu malal yatim, ayat di dalam surah An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Apabila turun ayat dalam surah An-Nisa yang mengatakan siapa yang makan harta anak yatim, siapa yang makan harta anak yatim, maka sesungguhnya dia telah makan di dalam perutnya api neraka. Lalu orang-orang yang jaga anak yatim ni, bila dia beli makanan, dia beli stok, nak simpan dalam peti ais ke, zaman dulu tak ada peti ais, dia nak simpan gandum ke, dia nak simpan beras ke, lalu dia simpan dengan jumlah yang banyak, dan jumlah ni bercampur antara yang dia punya dengan anak yatim punya. Macam mana nak bahagikan beras? Okey, 10% anak yatim punya, 20%. Lalu bila turun ayat ni, para sahabat pada permulaan ni memang berat, tapi mereka taat. Sami'na wa ata'na. Okey, sami'na wa ata'na, mereka dengar dan mereka taat. Lalu mereka pisahkan, ni anak yatim punya, ni mereka punya, ni pakaian anak yatimnya, ni pakaian dia punya. Lalu pakaian tak ada masalah, sebab pakaian ni dia punya jangka hayat dia panjang. Tetapi ada benda-benda yang jangka hayatnya sekejap. Susu contohnya. Susu, bila diperah susu, lalu susu ni orang bagi dan orang kata ni untuk anak yatim yang kamu jaga. Okey, lalu pada sebelum daripada datangnya ayat 152 surah Al-An'am dan ayat 10 surah An-Nisa, maka tak ada masalah, mereka guna, dan kemudian bila anak yatim perlu, mereka bagi pada anak yatim tu. Maksudnya keperluan anak yatim tu terjaga secara umumnya lah. Tapi bila turun ayat ni, maka mereka mula memisahkan. Lalu katalah dapat 1 liter susu, dan anak yatim ni pula dia hanya minum, dalam seminggu dia hanya minum 200 ml je. Lalu apa jadi kat 800 ml lain? 800 ml lain orang nak minum pun tak boleh. Orang nak minum pun dia rasa, ni kalau aku minum ni, bermakna aku minum api neraka dalam perut aku. Lalu dia takut untuk minum. So lama kelamaan, bila sekali, 2 kali, 3 kali dan berulang-ulang peristiwa ni terjadi, iaitu makanan dan minuman, benda yang jangka hayat dia pendek ni, mereka terpaksa buang. Dan berlakulah pembaziran. Lalu benda ni jadi
satu benda yang fashtadda dzalika alaihim. Benda ini jadi satu benda yang berat, yang merusingkan mereka. Lalu mereka datang jumpa Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tak ada masalah kalau kamu nak campurkan. Cuma jangan jadi seorang yang zalim, iaitu menghilangkan hak anak yatim. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah dan Allah Ta'ala murka. Lalu insya-Allah pada petang ni kita akan sambung dengan ayat yang ke-222. Kita terbang jauh. Kita pergi kepada hukum hakam yang berkaitan dengan perempuan dan nikah kahwin. Insya-Allah pada petang ni. Ayat 222 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Fa idza tatahharna فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Baik, ayat ini berbunyi, mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad anil mahid. Anil mahid, mahid adalah kalau darah itu sendiri dipanggil haid. Okay. Mahid ni adalah tempat terletaknya darah haid. Okay. Tempat terletaknya darah haid ada dua jenis, iaitu tempat secara umum dan tempat secara khusus. Tempat secara umum adalah perempuan itu sendiri. Haid dia tidak berlaku melainkan hanya kepada perempuan sahaja. Dan haid ini adalah tanda datangnya baligh kepada perempuan, di mana waktu seseorang itu menjadi mukallaf adalah mukallaf ni boleh dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam agama adalah apabila dia jadi ada dua benda, iaitu akil, dia berakal, dan yang kedua dia baligh. Okey, dia sampai haddul bulugh, dia jadi baligh. Okey. So baligh ni dia ada tanda-tanda. Okay. Apa tanda-tandanya bahawa seorang tu dia baligh? So ada tanda-tanda yang berkongsi antara lelaki dan perempuan. Dan ada tanda-tanda yang khusus untuk perempuan. Okey, tanda yang berkongsi lelaki perempuan seperti keluarnya air mani. Okey, air mani lelaki ada, perempuan pun ada. So apa lagi? Cecah umur 15 tahun. Okay, walaupun tak keluar darah, walaupun tak ada mimpi, tak keluar air mani, tapi cecah umur 15 tahun maka sudah dikira baligh. Okey, dan apa lagi? Antara yang berkongsi lelaki dan perempuan ialah tak ingat pula. Okey, so ada beberapa yang berkongsi tanda-tanda baligh yang berkongsi lelaki dan perempuan. Antaranya adalah keluar air mani dan capai cecah umur 15 tahun. Dan ada tanda-tanda baligh yang khusus untuk perempuan. Apa dia? Yang pertama adalah apabila dia mengandung. Perempuan apabila dia mengandung maksudnya dia dah baligh. Okey, so dia tak perasan, dia tak pernah keluar darah contohnya, tapi tiba-tiba dia boleh pregnant pula. So bila boleh pregnant maksudnya dia adalah dia sudah baligh. Okay. Dan yang keduanya adalah apabila datangnya darah haid. Darah haid adalah tanda khusus untuk perempuan bahawa dia telah mencapai umur baligh. Dan yas'alunaka 'anil mahid, tempat adanya haid secara umum adalah perempuan. Perempuan secara umumnya adalah tempat haid. Dan secara khususnya adalah bahagian sulit kaum wanita. Bahagian sulit kaum wanita adalah tempat adanya darah haid. Maksudnya hatta Nabi SAW pernah sebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, haidatuki laysat fi yadiki. Haid kamu bukan pada tangan kamu wahai Aisyah. Bila Nabi SAW minta Aisyah ambilkan satu barang dalam masjid, maka Nabi Aisyah bagi tahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sedang haid. Lalu Nabi bagi tahu bahawa haidatuki laysat fi yadiki. Sebab rumah Nabi SAW dengan masjid sebelah-sebelah. Okay, lalu Aisyah capai tangan masukkan. So Aisyah ditakut sebab dia dalam keadaan tidak suci. Macam mana dia nak masuk dalam masjid walaupun dengan sebelah tangan. Lalu Nabi bagi tahu bahawa tempat haid adalah ada tempat khusus pada wanita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu setelah mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang tempat adanya haid tu, maka kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwa adza. Huwa yakni al-mahid. Tempat mahid tu adalah tempat kesakitan. Okey. Perempuan
dia akan sakit masa haid. Okay, dan kita boleh nampak bila emosi dia tak stabil, bila keadaan diri dia, fizikal dia, okay, mungkin fizikal dia tak berubah sangat lah kan, tapi kita boleh nampak daripada mungkin emosi dia jadi cepat marah, jadi dia jadi tak selesa nak buat kerja, dan saya tak boleh nak cerita lah sebab saya bukan perempuan, kita tak ada pengalaman tentang benda tu, tapi orang perempuan dia akan sedar tentang perubahan pada keadaan penampilan diri dia apabila datangnya haid. Dan begitu juga huwa balik kepada tadi kita sebutkan dua, satu pada perempuan, satu pada tempat secara khususnya tempat sulit wanita di mana akan ada kesakitan di situ. Sebab tu kita tengok ada perempuan-perempuan yang kena senggugut kerana tempat tu memang sakit. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Bila Allah Taala bagi tahu bahawa tempat ni ada dia bukan problem tapi ada kesakitan, ada benda yang berlaku pada dia, maka Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Fa'tazilun nisa fil mahid. Dan fa'tazilun nisa fil mahid maksudnya tinggalkanlah wanita-wanita ini di tempat haid dia. Okey, fil mahid, di tempat haid dia. Dan tempat haid dekat sini adalah, maksudnya adalah pada alat-alat sulitnya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dah sebut sebelum tu fa'tazilun nisa, tinggalkanlah wanita-wanita. Takkan kita nak tinggalkan terus isteri-isteri kita, kita nak tinggalkan terus anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita kalau mereka memerlukan. Fa'tazilun nisa fil mahid. Apa maksud fa'tazilun nisa fil mahid? Maka Nabi SAW memberitahu kepada siapa nama? Kata Nabi SAW, laka ma fawqal izar. Apabila ada seorang lelaki datang pada Nabi SAW bagi tahu, wahai Rasulullah, macam mana aku nak bermuamalah dengan isteri aku masa dia haid. Maka Nabi SAW bagi tahu, laka ma fawqal izar. Laka ma fawqal izar. Izar ni pakaian orang-orang Arab. Okay, terutama kalau kita nak tengok pakaian ni, dia ada pada orang Yaman. Orang Yaman dia pakai izar, dan kita tiru pakaian orang Yaman dengan kita pakai kain plekat dengan kain batik. Kain plekat dan kain batik adalah izar. Dipanggil izar. Pakaian yang di bawah pusat. So itu izar. Asal yang kita pakai bawah pusat adalah kain. Mungkin zaman moden ni seluar lah. Okay. Lalu Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu nak bersama dengan isteri-isteri kamu, maka laka ma fawqal izar. Yang kamu boleh adalah atas, bahagian atas kain. Maksudnya bahagian badan, pusat dan ke atas. Adapun pusat ke bawah maka tidak dibenarkan. Maka itu yang dimaksudkan dengan fa'tazilun nisa fil mahid. Tinggalkan perempuan pada tempat haid dia, iaitu khusus kepada kawasan tersebut. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn, dan jangan kamu hampiri mereka. Okey, wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Jangan kamu hampiri mereka. Dan qurb dekat sini, kalau pada asalnya jangan kamu hampiri, maksudnya tak boleh nak dekat langsung. Tetapi Nabi dah terangkan tadi bahawa boleh lakama fawqal izar, melainkan pada orang-orang yang tak boleh nak kontrol syahwat dia, maka jauhlah daripada walaupun melakukan benda yang ringan-ringan, maka jauhkan. Sebab apa? Sebab kalau tak boleh kontrol syahwat, takut dia membawa kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata wala taqrabuhun, jangan kamu mendekati. Mendekati di sini adalah maksudnya bersama dengan mereka, hatta yathurn, sehingga mereka suci. Baik, ayat mereka suci ni dia mendatangkan persoalan. Ayat mereka suci ni mendatangkan persoalan, tapi persoalan ni dia dah terjawab, dan dia terjawab dengan qiraat, dengan bacaan yang lain. So apa maksud bersuci? Bersuci ni adakah dia mandi? Sebab orang nak hilangkan, nak bagi tahu bahawa dia dah bersih daripada haid ni, ada dua cara. Okey, dua cara dia dah bersih daripada haid. Yang pertama, darah tu berhenti. Darah tu berhenti keluar, maka dia dah bersihlah daripada haid. Haid dah tak ada pada dia. Dan yang kedua ialah apabila dia mandi wajib. Okey, so persoalan dia hatta yathurn dekat sini, apa maksud dia? Adakah apabila darah tu stop ataupun apabila telah mandi? So benda ni kita kena faham. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hukum.
Okey, ada orang bila dia faham hatta yathur, apabila darah tu berhenti, maksudnya sebelum perempuan tu dia mandi wajib, dia dah boleh bersama dah suami dan isteri. Tapi orang yang faham bahawa hatta yathur maksudnya hatta yatahhar, sehinggalah dia mandi, maka dia tahu bahawa dia tak boleh bersama suami dan isteri melainkan setelah perempuan itu ataupun isteri dia mandi wajib, baru boleh bersama. Okey, maka ayat yang lebih jelas dekat sini adalah yatahhar adalah penerangan kepada yathun, sehingga mereka suci, dan maksud mereka suci ni adalah hatta yatatahharna, sehinggalah mereka mandi wajib. Okey, apabila mereka selesai mandi wajib, barulah bersama suami dan isteri, baru boleh menghampiri mereka. Fa'idha tatahharna, dan ini buktinya lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi. Fa'idha tatahharna, apabila mereka selesai bersuci, maksudnya dah mandi wajib. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari mana-mana tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kalian. Yang mana-mana Allah Subhanahu Wa Taala benarkan, iaitu pada semua tempat melainkan pada bahagian duburnya. Kerana ini adalah antara larangan yang datang. Bahkan Nabi melaknat orang-orang yang mendatangi isterinya di bahagian duburnya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka kepada tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Suka kepada orang-orang yang bertaubat, menyucikan dirinya dari bentuk batin. Maksudnya ada dosa-dosa, kekotoran-kekotoran dalaman yang boleh dibuang dengan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila bertaubat, maka sucilah bahagian dalaman diri dia. Maka tinggal luaran, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala suka kepada orang-orang yang bersuci dari segi fizikal, penampilannya juga. Wa thiyabaka fatahhir, Allah Taala sebut dalam surah Al-Ma'arij, siyabaka fatahhir wa rijza fahjur wa la tamnun tastakthir. Allah Taala sebut bahawa wa thiyabaka fatahhir, maka sucikanlah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Bila kamu nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di masjid, maka khudhu zinatakum, carilah pakaian yang melambangkan zina, perhiasan. Orang tengok kata, wah cantiknya, hebatnya orang ni. Maka pakaian tersebutlah pakaian selayaknya untuk kita bawa pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, apa persoalan dalam ayat ni? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang tempat datangnya mahid ni, iaitu pada perempuan. Okey. So kenapa mereka tanya soalan ni? Maka kita jawab dengan asbabun nuzul. Okey, apa asbabun nuzul yang datang? Hadis dia berbunyi an Anas radhiyallahu taala anhu, anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آياته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجب عليهما. Baik, apa cerita dia? Cerita dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahawa Anas bin Malik cerita bahawa zaman Nabi SAW, apabila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, maka di sana ada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ni apabila perempuan-perempuan mereka, isteri-isteri ni didatangi oleh haid, maka lam yu'akiluha. Okey, dan bukan isteri dia, hadatil mar'ah, maksudnya perempuan, mana-mana perempuan. Okey, maka lam yu'akiluha, mereka tidak makan bersama-sama. Okey,
Mereka tak duduk bersama-sama untuk makan. Kamu pergi duduk tak boleh. So memang jauh betul-betul. Bila Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, wala taqrabuhun, maksudnya mereka langsung tak dekat, physically tak dekat. So dia bukan zaman kita ni je yang ada social distancing, tapi zaman Yahudi dia dah buat social distancing dah. Dia dah buat physical distancing dah apabila perempuan-perempuan didatangi haid. Okey. Maka mereka tak makan bersama-sama. Walam yujami'uhun, bagi perempuan-perempuan yang bertaraf isteri pula, maka suami-suami mereka tidak akan bersama-sama dengan isteri mereka. Fil buyut, maksudnya dekat rumah. Okey. Lalu ini yang dilihat daripada perbuatan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Ansar ataupun orang-orang yang berada dekat Madinah ni, mereka suka tiru orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Yahudi ni adalah ahli kitab. Dan mereka yakin bahawa ahli kitab ni dia seolah-olah adalah golongan terpilih. The chosen one. Okay. So mereka lihat apa yang ahli kitab ni buat, bahawa ia adalah benda yang betul untuk dilakukan. Benda yang betul untuk ditiru. Okay. Lalu mereka tiru perangai orang-orang Yahudi. Maksudnya bila sampai waktu haid seseorang perempuan, maka dia tepi. Isteri tak boleh dekat. Mereka tiru. Tetapi apabila datangnya Islam, mereka nak pastikan bahawa benda yang dia buat ni betul. Lalu mereka datang tanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, lalu kita tahu siapa yang bertanya kepada Nabi. Wa yas'alunaka. Mereka bertanyakan kepada kamu. So siapa yang bertanya kepada Nabi? Yang bertanya kepada Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka yang bertanya kepada Nabi SAW. Lalu mereka bertanya, macam mana kami nak berinteraksi dengan perempuan ni apabila dia didatangi haid? Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi jawapan, qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tempat khusus datangnya haid tu memang kita tak boleh nak sentuh. Okey, dan logik manusia pun, akal manusia tak boleh nak sentuh. Kawasan berdarah, orang pun takut nak sentuh. Okey, cuma wala taqrabuhun. Okey, persoalannya adalah pada ayat ni. Persoalannya adalah pada ayat ni, wala taqrabuhun, jangan kalian menghampiri mereka. Okey, lalu ini ada persamaan dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi tidak mendekati perempuan-perempuan yang ada haid sampai tak makan sekali. Tapi Nabi SAW bila Nabi terangkan, Nabi kata isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah semua perkara kecuali nikah. Nikah dekat sini bukannya akad nikah tu. Akad nikah tu kadang-kadang dipanggil al-aqdu dan juga kadang-kadang dipanggil al-nikah. Okey, tetapi nikah yang dimaksudkan kat sini adalah al-wat'u, iaitu bersama suami dan isteri. Okey, buatlah semua perkara kecuali kita panggil persetubuhan. Yang ni sahaja yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang itu yang dimaksudkan dengan wala taqrabuhun. Bukan maksud wala taqrabuhun maksudnya bila selisih je hang pergi jauh sikit tak boleh. Okey, ataupun nak keluar pergi keluar beli barang ke, duduk jauh-jauh sikit. So bukan maksudnya physical distancing, tetapi tidak dibenarkan untuk bersama suami dan isteri. Fabalagha dzalikal yahud. Lalu berita ni sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi kata, ma yuridu hadzal rajul. Muhammad ni dia nak apa sebenarnya ni? Ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Lalu Nabi ni, Muhammad ni, setiap kali kita buat sesuatu mesti dia nak buat benda yang lain daripada apa kita buat. Orang Yahudi dia tak dekat kan, dia tak bawa makan sekali, tapi Nabi kata no problem, bawa datang dekat makan, tak ada masalah. Lalu orang Yahudi dia tension. Okey, dia kata kami dah lama buat benda ni, orang pun duk ikut kami, tiba-tiba datang Muhammad SAW, dia bawa benda lain pula. So marahlah orang-orang Yahudi ni. Lalu ada orang-orang Ansar, dia dengar, sebab orang-orang Ansar ni dia rapat dengan Yahudi. Kan mereka duk tiru Yahudi, mereka duk tanya Yahudi tentang kedatangan Nabi SAW. Lalu mereka sedikit sebanyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh antara orang-orang Ansar dan orang-orang Yahudi. Okey, lalu mereka dengar, orang-orang Ansar ni dengar apa orang Yahudi ni cakap. Okey, maksudnya
Nabi SAW bawa sesuatu yang mengingkari ataupun tak sama dengan orang Yahudi. Maksudnya tak, orang Yahudi tak makan sekali, kita makan sekali. Okay. Orang Yahudi tidak cuma persoalan yang datang kepada orang-orang Ansar ialah orang Yahudi tak bersama dengan isteri dia, adakah kita apa tak bersama dengan isteri dia, tak bersama dengan isteri kita sebab kita nak mukhalafah Yahudi ni. Kita tak nak tiru orang Yahudi. Okey. Lalu datanglah dua orang Ansar kepada Nabi SAW. Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishr. Usaid ibn Hudayr dan Abbad ibn Bishr ni, kalau kita tengok Anas bin Malik, dia banyak riwayatkan tentang Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Dua orang ni rajin datang jumpa Nabi SAW. Dan dua orang ni memang kawan baik. Mana-mana pergi jumpa Nabi SAW. Nak jumpa Nabi SAW pun dua orang. Hatta Anas bin Malik pernah meriwayatkan satu hadis dalam Al-Bukhari, di mana apabila dua orang ni jalan serentak, maka seolah-olah ada cahaya yang mengiringi mereka. Anas bin Malik cerita dalam Sahih Al-Bukhari. Orang tengok jalan, bila dia orang ni suka duduk dengan Nabi SAW sampai malam, sampai tengah malam. Dia panggil samar, duduk dengan Nabi SAW sampai tengah malam. Okey, lalu bila keluar daripada rumah waktu malam ni, zaman dulu mana ada lampu jalan, tak ada lampu jalan. Lalu bila mereka keluar, orang yang melihat mereka jalan berdua ni seolah-olah nampak ada cahaya mengelilingi mereka. So orang bila jalan rasa terang duduk dengan mereka. Okay, tetapi apabila mereka berpisah, rumah tak sama, maka orang ni pergi sini, orang ni pergi sini, cahaya tu hilang. Okey, maksudnya ada keistimewaan dua orang ni, Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Dua orang ni memang sehati dan sejiwa. Faqala, mereka datang jumpa Nabi SAW. Lalu mereka bagi tahulah apa yang orang Yahudi cakap, innal yahuda taqulu kadza wa kadza. Orang Yahudi cakap macam ni wahai Rasulullah. Okey, dia kata kita kena orang Islam ni datang untuk mukhalafah. Nabi datang ni untuk mengingkari apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Maka kita kena ingkar mereka wahai Rasulullah. Kita tak boleh sama dengan mereka. Lalu dua orang ni bertanya, wahai Rasulullah, boleh tak kami bersama suami isteri? Orang Yahudi dia tak bersama suami isteri. So untuk kita ingkar mereka, boleh tak kami bersama suami isteri? Okey, lalu Nabi SAW tak jawab, tetapi fataghayyara wajhu Rasulullah. Muka Nabi SAW berubah. Okay, sebab tu dalam hadis, apa yang disebutkan sebagai ilmu hadis ni bukan hanya pertuturan Nabi SAW. Bukan hanya perbuatan Nabi SAW, tetapi ikrar Nabi SAW. Ikrar ni maksud dia apa? Tapi ikrar Nabi SAW. Ikrar ni maksudnya Nabi punya persetujuan. Nabi setuju ke Nabi tak setuju? Dan setuju tak setuju ni dilihat daripada muka Nabi SAW, daripada bahasa isyarat daripada Nabi SAW. Sebab ada bahasa isyarat yang, kalau kita kata boleh tak buat ni? Boleh lah maksudnya. Kalau orang tanya pada kita, boleh tak buat macam ni? Kita so orang tahu bahawa ini tak boleh buat ni. So apabila fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, bila dia orang tanya soalan tu, dia muka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berubah. Maksudnya mereka tahu bahawa Nabi tak suka, Nabi tak setuju dengan apa yang mereka tanya. Sebab Nabi dah bagi ayat jelas. Kalau ayat tu tak jelas, kita boleh tanya. Macam kita lah, kalau kita orang bagi jawapan pada kita, kita tak jelas dengan jawapan tu, kita akan tanya, betul tak macam ni, betul tak macam ni. Tapi ayat Nabi dah jelas. Nabi kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa kalian nak buat, melainkan tak boleh bersama suami isteri. Itu je yang dilarang. Tapi tiba-tiba ada orang pula tanya, nak buat benda ni boleh tak? Maka kat sini muka Nabi SAW berubah. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihi. Sampai kan khadam-khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, merasakan bahawa Nabi marah sangat dengan dua orang ni. Sedangkan dua orang ni sentiasa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khadam-khadam Nabi ni, pembantu-pembantu Nabi, orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi ni, mereka merasakan Nabi tengah marah kat dua orang ni. Fa kharaja, lalu dua orang ni pun dah tahu Nabi marah, dia pun keluar. Jangan tunggu. Fa kharaja
fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka keluar, masa time tu pula ada orang sedang hantar hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada susu yang dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman moden ni susu dia ada dua jenis. Satu dipanggil halib, satu dipanggil laban. Halib ni halaba maksudnya perah. Okey, halib ni maksudnya yang baru diperah. So yang baru diperah ni susu fresh lah. Okey, dan ada laban. Laban ni susu yang dah tersimpan lama. Dia bukan lama lah, maksudnya dah tersimpan dalam satu tempoh masa. So dia dah tak jadi fresh lagi. Okey, so bila mereka keluar, dua orang ni keluar, ada orang datang bawa laban, bawa susu kepada Nabi SAW. Maka bila Nabi dapat susu ni, Nabi pun fa'arsala ila atharihima. Nabi pun panggil perintahkan salah seorang daripada khadam Nabi untuk pergi panggil dua orang tu balik. Okey, panggil dua orang tu balik. Panggil Usaid dengan Abbad ni datang balik. Lalu Nabi panggil dua orang dan fasaqahuma, dan Nabi tuang. Okey, sebab ini cara Nabi SAW. Kita kalau kita dengar hadis ni, kita nampak Usaid bin Khudair dan Abbad ibnu Bishr, dia yang rasa takut kerana dia telah membuat Nabi SAW marah. Lalu dia rasa bersalah. Tapi kita tengok pada masa yang sama, Nabi SAW, Nabi rasa bersalah juga sebab Nabi takut Nabi menyebabkan dua orang kecil hati. Dan ini antara ketinggian peribadi Nabi SAW. Nabi tak buat salah apa-apa pun. Tapi oleh kerana Nabi risau, takut sahabat ni kecil hati, Nabi pergi panggil dia balik. Nabi panggil dia dan Nabi tuang, fasaqahuma. Nabi bagi dia minum susu yang jadi hadiah untuk Nabi. Lalu Nabi bagi dua orang ni minum bersama dengan Nabi SAW. Fa'arafa allam yajid alaihima. Lalu dua orang ni pun tahulah bahawa Nabi SAW tidak marah kepada mereka. Okay. Lalu cerita ni menceritakan tentang apa yang dimaksudkan wala taqrabuhun. Jangan kalian menghampiri mereka. Apa maksud menghampiri ni? Okay, maksud menghampiri ni adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa-apa pun melainkan untuk bersama suami dan isteri. Okey, baik. Itu ayat yang ke-222. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya. Tengah-tengah ni pun kita boleh tanya insya-Allah. Okay. Kalau tak nanti saya short sendirilah. Saya rasa semua orang faham, alhamdulillah. Okey. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ya, ayat ni kita pernah tengok sebelum ni. Lalu kita sentuh sikit secara ulang saja. Ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wabashshiril mu'minin. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni Allah Taala bagi perumpamaan. Isteri-isteri kalian adalah ladang bercucuk tanam kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Lalu seorang pekebun yang nak datang pada ladang dia, seorang peladang yang nak datang pada ladang dia, dia datang daripada mana? Daripada mana-mana arah pun tak ada masalah. Dia nak datang daripada utara ke, daripada selatan ke, timur ke, barat daya ke, timur laut ke, terpulang pada dia. Sebab tanah tu tanah milik dia, ladang tu ladang milik dia. Dia nak datang kok mana pun tak ada masalah. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi perumpamaan bahawa nisa'ukum harthun lakum. Perempuan isteri-isteri kamu ni bagaikan ladang tanaman kamu. Kalian bercucuk tanam. Okey. Harthul lakum. Okay. Ini satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan antara benda yang Allah Taala sebutkan kat sini. Harf adalah ladang bercucuk tanam. Di mana ladang bercucuk tanam ini adalah tempat mengeluarkan hasil. Orang tanam tanaman bukan untuk tanaman itu mati, tapi orang tanam tanaman untuk tumbuh, untuk keluarkan hasil. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa antara tujuan perkahwinan adalah untuk mendapatkan hasil, iaitu zuriat. Sebelum ni kita dah tengok dalam ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang puasa. Di mana dalam puasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Uhilla lakum lailatas siyam. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita dalam tu wabtaghu ma kataballahu lakum.
Bukan hanya duduk bermain tepuk tampar suami dan isteri, tetapi wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah benda yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu. Yang Allah Taala telah tetapkan pada kamu, iaitu zuriat keturunan. Lalu kerana itu Nabi SAW, antara sunnah Nabi SAW dalam berkahwin adalah tazawwajul wadud dan walud. Pergilah berkahwin dengan orang yang ada kasih sayang dan orang yang al-walud, boleh melahirkan anak. Lelaki dan perempuan. Jangan kita kata boleh melahirkan anak, kita pandang perempuan je. Lelaki pun ada yang tidak mampu untuk menghasilkan zuriat. Maka oleh kerana itu Nabi SAW anjurkan, bukan wajib. Sebab wajib ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mereka ni tidak mampu untuk menghasilkan zuriat. Okey, dan takkan kita nak halang mereka daripada kahwin. Okey, mereka boleh ada cara lain untuk mendapatkan anak, tetapi untuk antara sunnah ataupun galakan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita adalah untuk harf, untuk cari orang yang walud, yang boleh melahirkan anak. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata kat sini, nisa'ukum harthul lakum. Tempat kalian bercucuk tanam, fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian ni dari arah mana sekalipun. Maksudnya nak bersama suami isteri ni, ikutlah daripada mana, depan, belakang, atas, bawah, terpulanglah masing-masing. Wa qaddimu li anfusikum. Okey, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala kata, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahawa kalian akan bertemu dengannya. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Okey, wa qaddimu li anfusikum, saya ke ilmi dulu. Saya tak sempat tengok makna nak reka kan, tak boleh nak reka makna dengan Al-Quran. Nabi SAW bagi tahu, man qala fil Qur'ani bira'yih, siapa yang berkata tentang Al-Quran semata-mata dengan pandangan dia, semata-mata kerana bahasa Arab dia semata-mata, fa'asaba, walaupun dia betul, faqad akhta, sebenarnya dia telah melakukan kesalahan. Nanti saya cek semula apa maksud waqaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang yang beriman. Okey, lalu kenapa datangnya ayat ni? Ni persoalan dia. Semua orang tahu orang berkahwin ni memang nak dapat zuriat keturunan. Okey, dan orang berkahwin ni datang daripada bila nak bersama suami isteri, takkan datang daripada satu arah je. Ada orang dengan cara yang berbeza. Okey, lalu kenapa turunnya ayat ni? Maka ayat ni, kita nak faham kenapa turunnya ayat ni, maka kita kena tengok pada sebab turunnya ayat. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, baik. Sebab dia adalah yang pertama, an Ibn Munkadir, daripada Muhammad bin Munkadir rahimahullahu ta'ala, bahawa Muhammad bin Munkadir ni dia pernah dengar, sami'tu Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kanatil yahudu taqul, Jabir bin Abdullah adalah, dan bapa Jabir bin Abdullah ni Abdullah bin Al-Haram. Okey, Abdullah bin Al-Haram ni adalah dua orang sahabat Nabi yang asalnya adalah penduduk Ansar. Bahkan bapa Jabir ni, Abdullah bin Haram ni, adalah salah seorang yang menyertai Bai'atul Aqabah, perjanjian nak bawa Nabi SAW ke Madinah Munawwarah. Okay, lalu kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya anhuma lah Jabir dan bapa dia. Okay, kanatil yahudu. Okay, orang-orang Yahudi pada satu ketika dahulu berkata, idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Okay. Lalu orang Yahudi kata, apabila seorang lelaki mendatangi isterinya dari arah belakang, min wara'iha ja'al waladu ahwal, anak yang lahir tu akan jadi ahwal, akan jadi sumbing. Sumbing tahu kan, sumbing yang dekat mulut tu. Okay, so sumbing. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni untuk membatalkan dakwaan orang-orang Yahudi. Okay, orang Yahudi bagi satu tuduhan, dan tuduhan ni sangat berat. Sebab apa? Seolah-olah dia mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan, dan dahlah dia haramkan. Dia bagi hukuman lagi. Okay, dia dah tak bagi perempuan lelaki mendatangi isteri dari arah belakang, dan kemudian dia siap bagi hukuman lagi, waladu ahwal. Dan hukuman dia pula adalah hukuman pada perkara gaib.
Anak tu macam mana tahu anak tu boleh keluar sumbing? Ini seolah-olah macam mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang adalah apabila kita ada tatayur. Pernah dengar perkataan tatayur? Okey, tatayur. Okey, tatayur ni apa maksud tatayur? Tatayur ni maksudnya adalah kita menganggap sesuatu itu membawa sial atau membawa malang. Okey, tatayur. Okey, saya tulis tatayur. Itu dia dia. Tatayur. Okey. Tatayur. Okey, tatayur adalah daripada asal perkataan tair. Okey, asalnya adalah perkataan tair. Okey, tair. Apa dia tair ni? Tair ni maksud dia burung. Okey. Kenapa? Kerana orang-orang Arab zaman dulu, apabila mereka nak melakukan sesuatu, mereka suka nak tengok benda yang mereka buat ni ada nasib baik ke ataupun nasib malang, nasib buruk. Lalu macam mana cara mereka tentukan benda tu? Adalah dengan cara tengok burung. Okey, kalau contoh mereka nak keluar pergi bermusafir. So mereka akan tengok burung. Kalau burung tu pergi sebelah kanan, mereka kata, ini petanda baik ni. Okay, tapi kalau burung tu pergi sebelah kiri, maka mereka akan kata, ini petanda buruk. Maka mereka akan cancelkan mereka akan cancelkan urusan mereka pada hari tersebut. So itu cara orang-orang kafir, cara orang-orang Quraisy, mereka meletakkan nasib pada peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita, nak didik kita bahawa setiap peristiwa yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Taala. Maksudnya Allah Taala nak benda tu jadi, benda tu jadi. Dia tak jadi bukan disebabkan oleh malang ke, disebabkan oleh sial ke. Macam contoh kan, biasa kita kalau ada benda-benda yang tak elok terjadi pada kita, contohnya kita tengah minum teh, ni banyak dalam kita punya masyarakat kita. Bila kita tengah minum teh, cawan jatuh, pecah. Lalu kita pun kata ini petanda adanya nasib tak baik. Ataupun kita tengah jahit baju, tiba-tiba luka pula jari. Ini adalah petanda akan berlaku benda yang tak elok, benda yang kita kata membawa sial dan malang dalam kehidupan kita. Ataupun bila tengok hujan turun, lalu kita pun kata hujan ini adalah tanda kesedihan, alam bersedih dengan kematian seseorang. So ini adalah tatayur. Maksudnya kita menganggap sesuatu tu atau seseorang tu adalah pembawa malang, membawa benda tak elok. Lalu macam contoh kalau kita tengok drama-drama Melayu ni, banyaklah drama pukul 7 terutamanya. Okey, so bila ada orang masuk dalam family kita, orang yang kita tak suka. Jadi kita tak suka, lalu contoh anak kita kahwin dengan dia. Okay, lalu dia masuk jadi ahli keluarga kita. So bila dia datang, dia perniagaan kita jadi masalah, kita punya hidup jadi tak tenang. Lalu apa kita buat? Kita salahkan dia. Hang ni pembawa malang dalam keluarga aku ni. Keluarga aku okey je, tiba-tiba jadi. Itu adalah tanda kita mempersoalkan takdir Allah Ta'ala. Benda yang jadi pada kita, itu kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada kaitan pun dengan dia. Okay? Dia datang ke dia tak datang ke, Allah Ta'ala dah memang tentukan bahawa akan jadi benda tu pada kita. Okay? Lalu masalah dia adalah apabila kita letak bahawa sesuatu yang terjadi dekat dunia ni, terjadi pada kita adalah disebabkan benda-benda yang berlaku di sekeliling kita. Dan banyak benda ni hatta pada zaman Nabi SAW pun telah berlaku apabila anak Nabi SAW Ibrahim meninggal dunia. Dan pada ketika itu berlaku gerhana matahari. Maka para sahabat kata, tengok, alam bersedih dengan kematian anak Nabi Ibrahim. Lalu Nabi bagi tahu bahawa inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Langit matahari dan bulan ni adalah dua tanda kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu benda ni dia tak berlaku kerana sedih pada orang ke, gembira pada orang ke. Allah Taala nak benda tu jadi. Adapun Ibrahim punya kematian tak ada kaitan sama sekali. Dan sepatutnya itulah akidah yang kita pegang. Kita tak boleh gunakan benda-benda yang berlaku di sekeliling kita untuk mempersoalkan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada kita. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Mereka kata kalau mendatangi isteri dari arah belakang, maka anak-anak itu akan jadi sumbing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa masalahnya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perumpamaan yang Allah Taala bagi cukup jelas. Kerana orang-orang Madinah pada waktu itu kebanyakannya adalah peladang, pekebun kurma. Lalu mereka tahu nak masuk dalam ladang mereka tak payah dari satu arah, daripada mana-mana arah pun boleh. Okey. Okay, so dekat sini ada dua riwayat yang kuat yang datang berkenaan dengan ayat ni. Ni yang pertama. Yang kedua adalah riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Okey. Riwayat yang pertama tadi maksudnya mendatangi isteri dari arah belakang. Okey. Arah belakang ni kena faham. Arah belakang tidak semestinya pergi ke arah kubur. Okey, tetapi arah belakang boleh pergi ke arah kubur tapi dari arah belakang. Okey, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Okey, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Nafi' menceritakan daripada daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa idza qara'a al-Quran lam yatakallam hatta yafrugha min. Ibnu Umar apabila dia baca al-Quran dia tak akan bercakap. Dia tak akan sembang. Okay, dia akan baca sampai habis lepas tu baru dia bercakap. Fa akhadtu alayhi yawma. Pada suatu hari Ibnu Umar datang baca dengan Nafi'. Dia nak tasmi' dengan Nafi'. Maksudnya dia nak memperdengarkan bacaan al-Qurannya kepada Nafi'. Okay, sama ada hafalan ataupun bacaan. Dan Ibnu Umar baca daripada surah Al-Baqarah. Sampailah Ibnu Umar berhenti dekat satu tempat hatta intaha ila makanin, sampai dia berhenti pada satu tempat. Dalam riwayat lain menceritakan tempat Ibnu Umar berhenti ni adalah pada ayat 223 daripada surah Al-Baqarah. Lalu Ibnu Umar tanya kepada Nafi', "Wahai Nafi', tadri fima unzilat?" Wahai Nafi', tahukah kamu pada siapa dia diturunkan? Qultu la. Nafi' kata, aku tak tahu. Ibnu Umar lebih tahu. Qala unzilat fi kaza wa kaza thumma madha. Okey, baik. Lalu Ibnu Umar kata ayat ini diturunkan pada orang yang mendatangi isterinya dari belakang. Okey. Lalu kata-kata Ibnu Umar ni disalah fahami. Okey, kata-kata Ibnu Umar disalah faham. Okey. Bila Ibnu Umar kata ayat ni diturunkan untuk orang yang mendatangi isteri dari belakang, maksudnya ada orang dia faham bahawa Ibnu Umar kata boleh untuk mendatangi isteri dari belakang. Maksudnya boleh mendatangi isteri dari arah dubur. So ini satu benda yang mengejutkan. Sampai orang pernah tanya pada Nafi' setelah ketiadaan Ibnu Umar. Wahai Nafi', kenapa ramai sangat orang yang nisbahkan kepada kamu, wahai Nafi', bahawa kamu ni bercakap bahawa Ibnu Umar membenarkan seorang lelaki mendatangi isteri pada bahagian duburnya. Lalu Nafi' bagi tahu bahawa ini kefahaman yang salah. Ini kefahaman yang salah. Okay. Nafi' menceritakan satu lagi peristiwa yang menyebabkan ayat ini diturunkan, dan inilah yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ceritanya adalah Abdullah bin Umar dia duduk di antara dua kawasan. Okey, dua kawasan. Okey. Kawasan Ibnu Umar sebelahnya, mungkin kawasan sebelah kirinya adalah kawasan penduduk-penduduk Muhajirin. Orang yang berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelah kanan pula adalah kawasan Hayyum Minal Ansar. Adalah satu kawasan orang-orang Ansar. Neighborhood, Ansar punya neighborhood. Okey. Dan apabila duduk bersebelahan ni, maka berlakulah, bukanlah asimilasi, tetapi berlakulah orang daripada Muhajirin berkahwin dengan orang Ansar. Dah hari-hari duduk tengok, keluar tengok, kata perempuan Ansar pun cantik juga ni. So berlakulah perkahwinan antara Muhajirin dan Ansar. Duduk sebelah-sebelah kan. Okey. Lalu orang Muhajirin, orang-orang Arab Quraisy, dia ada cara bila bersama dengan perempuan. Dan orang-orang Ansar dia ada cara dia bila bersama dengan perempuan. Orang-orang Muhajirin dia hidup zaman orang kafir Quraisy. Okey, dengan kawasan yang jadi tumpuan orang ramai. Okey, lalu mereka hidup ni cara agak moden sikit. Okey, agak kehadapan lah. Okey, lalu cara kehidupan mereka adalah mereka mendatangi isteri dari arah mana sekalipun, daripada arah depan, daripada arah belakang, cara macam mana sekalipun. Tetapi orang-orang Ansar, orang-orang yang berada dekat Madinah Al-Munawwarah, maka apabila mereka nak mendatangi isteri, kita sebut dah tadi bahawa mereka suka tiru siapa? Mereka suka tiru ahli kitab. Okay, orang-orang Ansar dia suka tiru ahli kitab. Lalu dia tanya orang Yahudi,
Orang Yahudi macam mana cara nak mendatangi isteri. Okey, maka ahli kitab, walaupun Yahudi ni jahat, tapi dia ceritalah juga. Okey, orang-orang Yahudi apabila mendatangi isteri dia, maka dia mendatangi isteri dia dengan cara mengiring. Kerana bagi dia mengiring itu lebih menjaga kehormatan wanita. Dia nampak macam tu lah. Okay, mengiring itu lebih menjaga kehormatan wanita. Ya, lalu orang-orang Ansar, dia amalkan perkara seperti itu. Maksudnya bila mendatangi isteri, dia datang daripada arah mengiring. Okay, lalu apabila berlakunya perkahwinan ni, Muhajirin dan Ansar, maka orang Muhajirin ni, dia nak buat style Arab Quraisy dia. Dan perempuan Ansar ni pula, dia dah membesar dengan cara mak ayah dia dah didik dia, cara okey, nak bersama kena mengiring. Tak boleh daripada semua orang. So berlaku masalah. Berlaku masalah di mana orang Muhajirin kata kenapa tak boleh? Apa tak boleh? Perempuan Ansar pula kata ni lebih cara ni lebih memelihara kehormatan wanita berbanding dengan orang lain. Lalu cerita ni sampai kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat ni. Turunlah ayat 223 daripada surah Al-Baqarah. Dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Okey, bahawa ayat ini turun kepada orang-orang yang mengatakan tak boleh nak mendatangi isteri daripada arah lain melainkan daripada satu arah sahaja. Okey. So kita boleh nampak ayat 223. Okey, baik, kita terbang pada ayat yang seterusnya. Baik, tadi ayat bercerita tentang perempuan, ini terus masuk pada ayat 228, ayat bercerita tentang al-mutallaqat, tentang perempuan-perempuan yang diceraikan. Okey, baik. Ayat 228 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Baik, ayat 228 menceritakan tentang iddah bagi perempuan-perempuan yang diceraikan. Okay, baik, perempuan-perempuan yang diceraikan, al-mutallaqat, talaq. Talaq ini adalah satu ibadah. Itu ustaz ni, talaq satu ibadah pula. Talaq adalah satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan talaq ini pada asalnya, okey, talak ini pada asalnya dibenarkan untuk apa? Supaya orang tidak langgar apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkahwinan, kita bukan hanya berkahwin, tetapi kita kena melaksanakan tuntutan-tuntutan, hak-hak dan tanggungjawab. Suami ada hak dia, ada tanggungjawab dia. Isteri ada hak dia dan ada tanggungjawab dia. Dan hak dan tanggungjawab suami isteri ni bukan suami yang letak, bukan isteri yang letak, tapi yang letaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Lalu apabila suami dia rasa dia tak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dia, dia tak boleh nak bagi hak isteri dia, ataupun isteri dia rasa dia tak boleh laksanakan tanggungjawab dia, atau dia tak boleh menunaikan hak suami dia, maka di sinilah dibenarkan talak. Talak bukan disebabkan bergaduh, itu manusia. Orang bergaduh dengan orang nak bercerai, itu manusia. Tetapi talak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ibadah supaya orang tidak melanggar hak dan tanggungjawab yang Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala kata, suami, hak dan hak isteri yang kamu kena tunaikan adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu kena jaga makanan, pakaian dia, dan kamu kena jaga tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia, rizquhunna, kena pastikan semua keperluan hidup dia cukup. Lalu ada suami yang tak dapat jaga keperluan isteri dia.
Lalu macam mana dengan asalnya suami kena jaga, tapi suami ni tak dapat nak jaga. Lalu isteri dia boleh buat apa? Bila isteri dia pendam, yang tu yang kita tengok ada yang berlaku dalam masyarakat. Bila kali pertama, kali kedua berlaku, dia pendam dan dia biarkan. Suami dia tak laksanakan tanggungjawab, tak tunaikan hak dia, maka dia senyap. Dia kata, aku nak jadi isteri yang taat. Tak ada masalah untuk jadi isteri yang taat, tapi kena sabar sampai kesudah lah. Tak bolehlah tengah-tengah jalan tiba-tiba meletus gunung berapi. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dah bahawa Allah Ta'ala sediakan jalan keluar ni untuk orang-orang yang dia rasa dia tak mampu untuk tunaikan hak. Hak isteri pada ke atas suami dia, hak suami ke atas isteri dia adalah untuk memelihara harta suami dia, memelihara muru'ah marwah suami dia. Okey, dan untuk menunaikan setiap permintaan suami dia. Dan itu hak dia. Kalau dia tak mampu nak buat, katalah dia ni adalah seorang wanita korporat, konglomerat. Tak boleh nak ada kat rumah. Suami perlu, dia tak ada. So, bila dia tak mampu untuk jawab, maka ada penyelesaian. Okay? Allah Ta'ala jadikan talak ni adalah satu ibadah. Supaya orang tak langgar, orang tak menganggap tak melaksanakan tanggungjawab ni benda biasa. Isteri kata okey, tak ada masalah. Nak bagi nafkah tu bukannya kewajipan yang isteri kata kena bagi, tak ada bagi. Tapi nafkah ni Allah Ta'ala yang suruh bagi. Mahar kahwin Allah Ta'ala yang suruh bagi, bukannya atas suami dan isteri. Atas persetujuan masing-masing. Nabi kata pada orang yang nak kahwin, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun besi, cincin besi pun cari. So, Nabi SAW bagi tahu bahawa ada benda yang kena laksanakan. Kalau kamu tak dapat laksanakan, barulah pergi pada perkara ni. Wal mutallaqat. Dan ada orang dia takut. Bila dia berkahwin, dia rasa ada security. Dia rasa ada benda yang jaga dia, ada benda yang tolong tengok dia. Lalu dia sanggup bertahan walaupun kita panggil hubungan yang toksik. So, dia sanggup bertahan juga. Okay. Dan dia takut, kalau dia diceraikan nanti, dia takut dia tak ada rezeki, tak ada orang nak jaga dia, dia akan jadi duda ataupun janda selama-lamanya. So, dia jadi takut. Lalu kat sinilah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat 1000 dinar. Kita kena faham dulu ayat 1000 dinar. 1000 dinar yang orang tampal dekat kedai-kedai, yang orang tampal dekat dalam rumah untuk tarik rezeki tu, apa punca asalnya ataupun apa konteks datang ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar Allah Ta'ala turunkan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq, apa kaitan ayat tentang rezeki dengan talak? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu ada orang-orang yang lepas bercerai dia rasa rezeki dia akan hilang. Nasib dia akan jadi buruk. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, kamu pergi rezeki pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu betul-betul bercerai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana suami kamu tak tunaikan hak dia, ataupun kamu sendiri tak dapat nak tunaikan hak suami kamu, okey, maka Allah Taala kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Taala akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala akan bagi rezeki dalam keadaan dia tak disangka-sangka. Tak sangka-sangka benda tu jadi. Pernah jadi pada seorang isteri Nabi SAW. Sebelum dia jadi isteri Nabi SAW. Dia kematian suami dia. Suami yang paling disayangi dia. Ummu Salamah. Kematian Abu Salamah. Lalu sedih dia dengan kematian Abu Salamah. Suami yang dah lama bersama sampai ke usia dah usia tua dah. Anak-anak pun dah besar dah. Okay, lalu apabila sedih dengan kematian suami dia, maka Nabi SAW ajar kepada dia satu doa. Okay, satu doa untuk sama macam Allah Ta'ala bagi tahu pada isteri-isteri yang bercerai ni bahawa ada rezeki Allah Ta'ala. Nabi ajar pada orang yang ditimpa musibah, amalkan doa ni. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah aku. Ajar. Ajirni fi musibati. Okay, terhadap musibah yang datang kepada aku ni. Wakhluf li, gantikan aku khairan minha, dan gantikan aku benda yang lebih baik daripada dia. Doa ni kita baca, bukan kita baca untuk orang. Kalau Nabi nak baca untuk Ummu Salamah, Nabi dah boleh baca dah untuk Ummu Salamah. Tapi Nabi ajar pada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, baca doa ni.
Lalu Ummu Salamah baca doa tu, lalu Allah Ta'ala gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Siapa? Allah Ta'ala gantikan Abu Salamah dengan Nabi SAW. Nabi jadi suami kepada Ummu Salamah setelah kematian Abu Salamah. Nampak? Okay. So ayat 1000 dinar adalah tujuan konteks ayat itu datang bagi orang-orang yang takut selepas dia berpisah, suami atau isteri, dia akan suami yang si lelaki takut takkan ada orang nak kahwin dengan dia lepas dia bercerai. So isteri pula takut tak ada rezeki bila bercerai. Lalu Allah Ta'ala kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala punya rezeki minta je pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dari tempat yang kamu tak jangka, kamu tak sangka. Lalu dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna bi anfusihim. Tarabbus adalah bersendiri. Okay. Jaga diri dia, maksudnya dia tidak boleh membina hubungan baru dengan orang lain. Okay. Dia tak boleh membina hubungan baru dengan dia bersetuju untuk nikah dengan orang ni, dia nak berkapul dengan orang ni, minta maaf. Itu perkara yang dilarang, diharamkan sama sekali. Perempuan-perempuan yang diceraikan, talak talak bain ke talak raj'i ke, dua-dua kena ya tarabbas, jaga diri dia dulu. Bi anfusihim, duduk bersama dengan diri mereka. Bi anfusihim, tak boleh duduk tak boleh membina hubungan dengan orang lain, maksudnya dengan ajnabi lain. Salasata quru, mesti ada tempoh. Takkan selama-lamanya tak boleh nak membina hubungan dengan orang lain. So salasata quru ini ada khilaf di kalangan para ulama. Okey, ada para ulama sebahagian daripada ahli ilmu, maka dia kata bahawa quru dekat sini maksudnya adalah at-tuhur, 3 kali suci. Sampai lepas 3 kali suci barulah dibenarkan untuk membina hubungan dengan orang lain. Ada sebahagian pula lagi yang kata salasata quru maksudnya adalah haid. Ya, maksudnya 3 kali haid baru boleh pergi pada lelaki lain. Okey, salasata quru. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Okey, 3 kali suci atau 3 kali haid. Okey, mana-mana boleh. Okey. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Okey, dan tidak halal bagi mereka. Okay, tidak halal bagi perempuan-perempuan yang diceraikan ini. Okey, wal mutallaqat, diceraikan, walaupun Allah Taala sebut dia diceraikan, tapi nak berpisah ataupun nak bercerai suami dan isteri ini ada 2 cara. Satu, suami diceraikan isteri dia. Dan satu lagi, isteri menceraikan suami dia. Ustaz, boleh isteri ceraikan suami? Ya, boleh. Ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan isteri untuk menceraikan suami dia. Ataupun kita panggil dalam masyarakat kita pun kita sebut tebus talak. Okay, dalam bahasa Arab dia ada al-ila. Nanti kita cerita. Akan ada ayat tu insya-Allah. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah. Lalu perempuan-perempuan yang diceraikan, bila suami dia sebut aku ceraikan kamu, ataupun bila dia bagi tahu pada suami dia aku nak cerai dengan kamu. Okey, maka tidak halal bagi dia, haram bagi dia untuk menyembunyikan ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihin, untuk dia menyembunyikan apa yang ada dalam rahim dia. Okay. Yang ada dalam rahim mar'ah, dalam rahim seorang perempuan ada 2 benda. Yang pertama adalah anak dalam kandungan. Waktu nak bercerai, dia tak boleh sembunyikan daripada suami dia bahawa dia sedang mengandung. Dia kena cerita. Sebab talak ketika mengandung adalah talak bid'ah. Talak yang sah dan jatuh, tetapi berdosa. Okey, dan berdosa. Berdosa bagi orang yang menjatuhkan talak ketika dalam keadaan mengandung. Okey. Lalu bila dia mengandung, maka dia kena cerita pada suami dia. Dan kemungkinan kerana disebabkan oleh mengandung ni, maka boleh jadi berubah hati. Kan? Anak ni orang kata pengikat kasih sayang ibu dan bapa. Sebab kalau sebelum ada anak ni, semua orang duk rasa diri mereka je, kena tengok kepentingan diri sendiri je. Tapi bila ada anak ni, orang dah mula mempertimbangkan kepentingan orang lain. Okay. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang ada dalam rahim mar'ah adalah haid. Haid ada dalam rahim mar'ah.
Okey, maka kalau perempuan tu sedang haid, dia kena bagi tahu bahawa dia sedang haid, kerana bercerai dalam keadaan haid adalah talak bid'ah juga. Okey, perceraian yang bid'ah. Jatuh, talak tu dikira. Maksudnya cerai tu berlaku, talak tu kira, tetapi bid'ah, berdosa. Okey, so jangan sembunyikan apa yang ada dalam rahim. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Itu adalah tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan iman seseorang itu kepada hari akhirat. Okey. Boleh nampak? Okey, seterusnya ada soalan ke? Tak ada. Okey, baik. Okey, kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka. Dalam Al-Quran perkataan ba'lun, ba'ain lam, ba'lun ataupun jamak dia bu'ul. Ba'al dalam Al-Quran semuanya bermaksud suami. Carilah daripada mula Al-Fatihah sampai habis An-Nas, ba'al dalam Al-Quran semuanya bermaksud suami kecuali satu ayat di dalam surah Saffat di mana Allah Taala sebut atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Adakah kamu menyembah Ba'al? Ba'al ni adalah berhala kaum Nabi Ilyas. Kaum Nabi Ilyas mereka menyembah satu berhala yang namanya Ba'al. Okey, so Ba'al secara umumnya dalam Al-Quran, semua Ba'al yang datang dalam Al-Quran adalah suami, melainkan satu Ba'al di dalam surah Saffat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya lebih layak, ahaqqu, okay, lebih berhak, biraddihinna, untuk rujuk kembali mereka, biraddihinna fi dhalika, ketika tempoh iddah salah satu quru'. Dalam tempoh quru' pada apa yang ditalakkan dengan talak raj'i, maka suami dia lebih berhak untuk biraddihinna, untuk kembali kepada mereka. Okey, tapi syarat dia in aradu islaha. Kalau dua-dua dia nak, okey, suami nak, isteri nak, maka tak ada masalah untuk rujuk. Okey. Nikah, kahwin, cerai dan rujuk adalah benda yang sangat penting sampai Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan bergurau. Tak boleh bergurau. Okey. Tak boleh bergurau. Nabi SAW kata salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 perkara yang gurau, yang buat betul-betul pun kira betul, bergurau pun kira betul. Okay, yang pertama adalah nikah, akad nikah. Tak boleh ada seorang wali, dia pergi dekat orang, dia kata aku nikahkan kau dengan anak aku dengan sekian-sekian, dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Tengok yang lelaki tu pun jawab aku terima nikahnya. Ada tepi tu pula ada 3-4 orang duduk sekali. Kata setuju, sah. Okay. Walaupun dia bergurau, tetapi Nabi SAW bagi tahu wahazluhun najid. Bergurau dikira jadi. Okay, so maka jadilah pernikahan tersebut. Dan yang keduanya adalah at-talaq. Talak pun bukan sesuatu yang boleh dibuat main-main. Tengah gurau-gurau, suami isteri kata aku ceraikan kau lah dengan talak satu, main-main. Tapi wahazluhun najid. Gurauan pada talak menjatuhkan talak. Okey. Okay. Dan yang ketiga ni dia ada perbezaan. Okay. Ada yang sebut raja'ah, nak kembali. Okay. Nak kembali, nak rujuk, maka walaupun dia buat ayat main-main, tapi kalau dia sebut aku nak rujuk balik, maka rujuk itu terjadi. Okay. Dan rujuk ni dia boleh terjadi dalam 2 bentuk. Okay, dalam 2 bentuk. Sama ada dengan ucapan, dia rujuk balik, ataupun dengan perbuatan, iaitu apabila dia bersama suami dan isteri, maka itu dikira sebagai rujuk. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Kalau dua-dua dia nak, maka in aradu islaha. Ada sebahagian yang kata bahawa isteri-isteri masih di bawah tanggungjawab suami dalam tempoh iddah. Lalu in aradu islaha dekat sini ialah apabila suami-suami itu nak kembali. Okay, maksudnya tidak perlu pada persetujuan isteri untuk dia kembali.
Cuma isteri kalau dia tak nak, maka dia kena tolak lah. Dan tolak dia adalah dengan dia minta cerai pula. Okey, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah. Sekiranya suami dia nak kembali, maka isteri-isteri ni dia tak boleh nak kata tak. Okay, melainkan kalau dia tak nak, dia kena buat sesuatu pula untuk menolak suami dia. Okay. Sebab Allah Ta'ala sebut ahaqqu bi raddihin, maksudnya yang lebih berhak. Maksudnya dekat bawah tu banyak pilihan lain. Pilihan untuk berpisah, isteri tak nak apa semua. Tapi yang lebih berhak adalah ahaqqu bi raddihin. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka. In aradu islaha. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan yang ni yang penting ni. Dalam perkahwinan ini ayat yang paling penting. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Ada benda-benda dan hak dan tanggungjawab. Kalau mereka buat salah, mereka dihukum, ya. Tapi kalau mereka buat sesuatu, mereka perlu diganjarkan. Dan hak mereka perlu ditunaikan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Okay? Dan hak seorang isteri ke atas seorang suami adalah menyediakan semua keperluan dia. Semua keperluan dia kena sediakan. Dia nak rumah, kena ada rumah. Keperluan ini kita sebut keperluan, bukan kemewahan. Okay, walaupun Allah Taala sebut wa alal muqtir alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu, orang yang kaya bagilah dengan dengan kadar yang sewajarnya, orang yang kurang berkemampuan pula bagilah dengan kadar sewajarnya, tetapi kena sediakan apa yang disebut sebagai keperluan. Keperluan adalah tempat tinggal, keperluan adalah makanan. Okay. Keperluan dia, kalau isteri tak pandai masak atau isteri tak boleh nak memasak, maka isteri nak makan, suami kena cari ataupun fikir idea macam mana isteri dia boleh makan. Itu dia, nampak dahsyat dia. Okey, asalnya kita nak cerita sikit benda ni. Dan benda ni mungkin dia jadi satu kita kata benda yang sensitif sikit dalam masyarakat. Asalnya suami ni dia bagaikan hamba kepada isteri dia. Bukan hamba, tetapi dia bagaikan. Maksudnya dia kena sediakan segala keperluan dia. Okey, maksud perempuan ni kita isteri ni masuk dalam rumah dia jadi queen. Memang dia jadi bukan queen, jadi king. Cuma dia kena taat pada suami dia. Itu je lah, dia tak boleh nak keluar daripada ketaatan kepada suami. Tapi suami dia untuk mendapatkan ketaatan tu, suami dia kena tunaikan hak-hak dia. Semua perkara yang diperlukan oleh isteri, maka dia kena. Kalau isteri dia sakit, kena sediakan ubat. Isteri dia nak penampilan isteri dia jaga penampilan, ada facial, ada apa semua, maka suami dia kena siapkan. So itu asal. Okay. So suami-suami ni dia akan tanya, habis isteri ni buat apa kat rumah? Dah semua benda suami kena buat. Makan suami kena siap, rumah suami kena siapkan. Rumah bersih tak bersih, suami tak boleh suruh isteri bersihkan. Keperluan isteri adalah rumah yang mesti bersih, mesti sihat, mesti baik untuk dia. Okay, lalu suami kena fikirlah nak buat datang maid ke, nak buat apa ke, nak kemas ke. Okey. So persoalan ni ialah apa yang isteri buat. Okay. Isteri adalah yang pertama, dia Nabi SAW bagi tahu tentang ra'i war ra'iyah. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lalu perempuan ni pertamanya dia bertanggungjawab untuk memelihara harta suami dia. Okay, maksudnya suami dah siapkan untuk dia, dia tak boleh lah bagi orang lain pakai sesuka hati. Suami bagi kereta kat dia, dia pun bagi pinjam kat orang, dia rosak. So itu tak boleh lah. Okay, so kena tahu jaga harta benda milik suami dia, rumah dia yang disediakan untuk dia dengan suami dia duduk, tapi tiba-tiba bagi orang lain pula duduk. So tak boleh jadi macam tu. Okey, itu yang pertama, kena jaga harta suami dia, jaga kehormatan suami dia. Dan yang ketiga, apabila suami dia panggil, pada bila-bila masa dia kena jawab. Dia kena menyahut, bukan menyahut ya aja. Suami panggil, yalah, kalau benda simple-simple, buat air, itu pun suami sebenarnya tak boleh nak suruh isteri buat air. Sebab bukan tanggungjawab isteri untuk menyediakan keperluan suami dia. Okay, tetapi dia dah jadi satu adat dan budaya dalam masyarakat di mana para isteri menyediakan keperluan suami dia. Okay, dan itu yang asalnya adalah suami sediakan semua keperluan dan isterinya hanya menjaga benda tu
dan pada masa yang sama kena menyahut setiap kali suami dia panggil. Suami dia panggil untuk bersama, hatta Nabi SAW kata, hatta kalau isteri dia dah dalam kereta nak keluar pun, di atas pundak unta, so dah duduk atas kenderaan, bila suami dia panggil, dia kena datang balik. So dia jadi satu berat bagi sesetengah orang, terutama pada zaman sekarang ni, bila ada suami bekerja, isteri bekerja. Okay, lalu macam mana nak buat macam ni? Susah macam ni. Sebab tu kita dalam keluarga, dalam hubungan suami isteri, mesti ada sesuatu yang dipanggil tolak ansur dan bertoleransi. Okay, maksudnya separuh daripada hak isteri boleh digugurkan. Maksudnya isteri yang patutnya datang setiap kali suami panggil, tapi ada time-time dia penat, dia tak larat, dia terpaksa tolak suami dia. Tak apa, no problem. Tapi pada masa yang sama, kurangkan sikit bebanan suami dia. Suami yang patut kena masak, kena siapkan, kena kemar rumah, isteri buat juga separuh daripada kerja tersebut. Saling bertolak ansur. Kalau tak nak kekalkan hubungan asal, maka tak ada masalah. No problem. Okay. Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Yang ni kita kena tahu dulu. Bila kahwin, sepatutnya dalam khutbah nikah tu, ini yang disebutkan. Dalam majlis perkahwinan, daripada kita dengar lagu-lagu, daripada kita dengar ucapan-ucapan, panggil orang yang cerita tentang ini hak dan tanggungjawab isteri, ini hak dan tanggungjawab suami. Kalau tak boleh buat, jangan kahwin. Sebab benda ni Allah Ta'ala yang suruh, Nabi SAW yang suruh, bukan kita yang nak, kita tak nak. So benda ni kena ada. Okay. So kemudian walir rijali alaihinna darajah. Okay, walaupun hak dengan tanggungjawab tu dua-dua ada. Okay, lelaki ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Perempuan ada hak, suami lelaki pun ada hak. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu hak suami dia mengatasi hak isteri. Maksudnya isteri kena taat kepada suami. Maksudnya kalau ada berlaku pertentangan antara dua hak, nak utamakan yang mana, maka hak suami kena duduk atas. Sebab ketaatan isteri adalah pada suami dia. Sampai Nabi SAW bagi tahu, kalaulah boleh seseorang tu sujud pada orang lain, saya aku akan suruh para isteri untuk sujud pada suami dia. Tunjukkan ketaatan isteri, ketaatan pada suami itu, kedudukan suami itu tinggi sikit berbanding dengan kedudukan isteri. Bukan bermakna si suami ini bila ada kedudukan yang tinggi, dia boleh tindas orang di bawahnya. Tidak bermaksud macam tu. Sebab saya dengar, hatta saya baca 2-3 hari ni pun ada orang-orang post dekat Facebook tentang cara interaksi suami dan isteri Melayu lama, di mana bila suami makan, isteri kena berdiri kat tepi. Isteri kena berdiri kat tepi. Dengan hamba pun kita tak boleh buat macam tu. Ini kan nak buat dengan isteri buat macam tu. So itu sangat tak wajar dan sangat tak patut. Okay. Isteri patut dilayan dengan layanan yang baik. Okay. Apa sebab turunnya ayat ni? Kita habiskan sini insya-Allah. Okey, apa sebab turunnya ayat ni? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Okey. Perempuan-perempuan yang diceraikan, maka dia kena tunggu salah satu quru. Okey. Daripada Asma bintu Yazid. Okey, Asma bintu Yazid bin Sakan al-Ansariyah. Okey, seorang perempuan nama dia Asma bintu Yazid bin Sakan. Dia berkata tulliqtu ataupun tulliqat, annaha tulliqat. Dia bagi tahu bahawa dia diceraikan pada zaman Nabi SAW. Walam yakun lil mutallaqati iddah. Okey. Sebelum ayat ni turun, maka perempuan-perempuan yang diceraikan dia tak ada iddah. Maksudnya bila habis je dicerai je, orang boleh kahwin terus dengan dia. Itu sebelum kedatangan, sebelum ayat ni turun kepada Nabi SAW. Walam yakun lil mutallaqati iddah. Tak ada iddah pada perempuan. Fa anzalallahu azza wa jalla hina tulliqat Asma'u bil iddati bit talaq. Maka apabila Asma' ni diceraikan, maka Allah Taala bukan hanya turunkan ayat tentang talak, tapi Allah Taala bagi tahu tentang iddah kepada talak ni. Fakanat awwala man unzilat fiha al-iddah lil mutallaqat. Maka orang pertama yang mendapat iddah mutallaqah, iddah bagi perempuan-perempuan yang diceraikan adalah Asma bintu Yazid bin Sakan al-Ansariyah. Okay, di mana cerai ini dia ada banyak jenis dia. Okay, cerai ada banyak jenis. InsyaAllah kalau kita ada masa pada sesi akan datang, kita akan sentuh. Sebab ayat lepas ni pun berkenaan dengan cerai juga. Talaq marratan. Cerai itu 2 kali je. Okay.
So kita akan cerita tentang apa jenis-jenis cerai yang ada, dan kemudian kita akan cerita setiap perpisahan tu dia ada iddah dia. Ada perpisahan disebabkan perceraian, ada perceraian yang suami tak sentuh lagi isteri, ada perpisahan yang disebabkan oleh kematian. Maka semua perpisahan ni ada iddah dia. Ada iddah dia, dan bagi perempuan yang berkahwin dan dia belum balik, so ada iddah dia tak? Ada iddah dia. Maka kita tengok iddah dia nanti. Bagi perempuan yang mengandung pun ada iddah dia. Kita akan tengok insya-Allah pembahagian talak. Kita sentuh sikit sebab kita tengah cerita pasal benda tu. So kita sentuh sikit, dan kita akan cerita juga bahawa nak dapat sesuatu yang nama dia talak ni bukan benda yang kita boleh senang ataupun dengan wewenang. Ni ayat baru. Bukan sewenang-wenangnya kita boleh lafazkan. Dia ada proses dia. Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nisa. Mana kita akan tengok insya-Allah pada sesi yang akan datang insya-Allah. Lalu sebelum kita berpisah, sebelum kita tengok dalam slide kali ini saya dah habiskan sampai habis surah Al-Baqarah dah. Habis surah Al-Baqarah pada ayat 285. Tapi insya-Allah kita mungkin dalam sesi akan datang kita akan habiskan, ataupun mungkin dalam 2 sesi kita tengok berapa banyak ayat yang kita boleh ambil insya-Allah. Lalu sebelum kita berpisah, ada soalan nak ditanyakan? Tak ada soalan? InsyaAllah, Alhamdulillah. Semua dengan kefahaman yang baik. Ataupun sebab dah masuk asar, semua kerja nak pergi solat asar. Jadi lalu bila tak ada soalan, maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.